InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari satu bab yang disebut dengan nama hukum sakinah dan juga tanwin, yang sangat penting untuk topik kita pada hari ini. Sangat penting untuk kita punya tajuk pada hari ini, yakni berkaitan tentang hukum sakinah dan juga tanwin. Di dalam hukum sakinah, kita kena tahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan nun sakinah dan juga tanwin. Ini kita kena tahu kerana ini merupakan asas di dalam ilmu tajwid. Asas di dalam ilmu tajwid. Nun sakinah. Sakinah ni diambil daripada perkataan sukun, ataupun dalam istilahnya disebut mati. Nun mati. Senang cerita, nun mati. Ataupun istilah tajwid kita sebut sebagai nun sakinah, iaitu nun yang tidak berbaris. Nun sakinah ni nun yang tidak berbaris. Seperti kita sedia maklum, baris ada 3. Baris atas, baris bawah dan baris hadapan. Ada 3 sahaja baris. Selain daripada itu, dia tidak dipanggil baris ataupun harakat. Nun sakinah iaitu nun yang tidak berbaris, yakni nun yang mati. Nun sakinah akan menerima baris. Nun sakinah akan menerima baris sekiranya bertemu dengan huruf sukun. Nun sakinah akan menerima baris sekiranya bertemu dengan huruf sukun. Ini yang kita nak mentionkan di sini, hukum berkaitan nun sakinah. Okey, kita pergi kepada nota kita. Hari ini pelajaran kita adalah berkaitan tentang nun sakinah dan tanwin. Nun sakinah dan tanwin. Okey, kat sini kita kena tahu betul-betul apakah yang dimaksudkan dengan nun sakinah dan juga tanwin. Nun sakinah adalah nun yang mati. Kalau kita buat kat sini, nun sakinah atau nun sukun, atau dia panggil dalam istilah yang disebut nun mati, adalah nun yang tidak menerima baris. Adalah nun yang tidak menerima baris. Nun yang tidak ada baris, yakni nun yang mati. Nun yang mati. Nun sakinah, ini yang kita nak tekankan. Nun sakinah menerima baris sekiranya bertemu dengan huruf sukun. Bertemu dengan huruf sukun. Ini yang kita nak tekankan di sini. Nun sakinah menerima baris sekiranya bertemu dengan huruf sukun. Ini yang kita nak tekankan. Kerana apa? Di sinilah akan berlakunya satu hukum yang disebut dengan nama iltiqa' as-sakinain. Iltiqa' as-sakinain. Yang kita bagi nota sebelum ni, inilah dia namanya, hukumnya iltiqa' as-sakinain. Okey, yakni pertemuan. Iltiqa' maksudnya bertembung ataupun berhimpunnya. Kalau kita sebut multaqa, iltiqa', itu semua maksudnya berhimpun. Sakinain, yakni 2 huruf yang sukun. Nanti kita akan jelaskan kat sini. Baiklah. Okey. Nun sakinah menerima baris sekiranya bertemu dengan huruf sukun. Kita pergi kepada
nota kita. Contoh di sini dia bagi apa? Contohnya dia bagi asalnya mimman, iftara, mimman iftara. Tetapi oleh kerana nun sakinah tidak boleh mati bila dia berjumpa dengan huruf fa yang waqaf, yang sukun, maka di sini nun tadi dibariskan dengan baris bawah. Mimman iftara, mimman iftara, ya, ditambahan nun di bawahnya. Itu nun sakinah. Itu nun sakinah. Bagaimana pula dengan tanwin? Kalau nun sakinah ini bunyi nun yang betul, ada nun tu. Tetapi tanwin iaitu hanya lafaz suara nun sahaja. Hanya lafaz suara nun sakinah yang terdapat pada kata akhir kata nama, iaitu isim. Kata nama isim, yakni lafaz bunyi nun sakinah, yang terdapat pada akhir kata nama isim. Contoh kitaban, perkataan tanwin belakang dia, di belakangnya ada bunyi nun. Kalau kita baca, umpamanya kita baca Iqra ataupun kita baca qiraati, dulu kecil-kecil kita baca Iqra, bila tanwin dia akan baca ban, bin, bun, tan, tin, tun, san, sin, sun. Ada belakangnya ada bunyi nun, tapi tak ada tulisan nun, ada bunyi suara nun. Kan? Ada bunyi nun tu. Sun, sun, ada bunyi nun. Ini maksudnya tanwin, yakni lafaz suara nun mati. Lafaz sahaja, bunyi sahaja suara nun mati, tapi tulisan tak ada. Sebab itu hukumnya sama, nun sakinah dan juga tanwin. Sebab itu kenapa nun sakinah dan tanwin? Kerana bunyinya sama. Nun mati tanwin pun bunyinya sama, ada nun mati di belakangnya. Sebab itu tanwin ada 3 jenis, yakni yang pertama tanwin mansub, yakni tanwin yang berbaris 2 di atas, yang dikenali sebagai fathatan, yakni tanwin yang berbaris 2 di atas. Tanwin ada 3 ya. Satu, yang pertama tanwin baris atas yang dikenali sebagai tanwin mansub. Yang kedua tanwin yang berbaris bawah yang dikenali sebagai tanwin majrur. Yang ketiga tanwin marfu' yang dikenali sebagai tanwin baris hadapan ataupun dhammatan, ya, 2 baris hadapan. Ada 3 jenis tanwin, tanwin baris atas, tanwin baris bawah dan tanwin baris hadapan. 3 sahaja. Okey. Baiklah. Kita tulis kat sini. Ini nun sakinah. Tanwin pun sama. Tanwin pun sama. Yakni tanwin pula ialah lafaz suara nun sakinah yang terdapat pada akhir kata nama, yakni isim, pada akhir kata nama. Tanwin ada 3. Yang pertama sekali tanwin ada 3. Kita tahu tanwin ada 3. Yang pertama dipanggil dengan nama tanwin baris atas, ya. Yang pertama sekali, okey. Yang pertama dikenali sebagai tanwin apa disebut tadi? Yang pertama yang disebut dengan nama tanwin mansub. Tanwin mansub, mim, nun, sad, waw, ba. Ataupun tanwin berbaris atas yang dikenali sebagai fathatan. Fathah ni maksudnya baris atas lah. Kalau sebut fathatan, maksudnya ada 2 baris atas. Maknanya ada 2 baris atas. Dipanggil dengan nama tanwin mansub.
yakni tanwin yang berbaris dua di atas. Maksudnya tanwin yang berbaris dua di atas. Okey, yang kedua tanwin majrur. Yang kedua tanwin majrur. Majrur ni maksudnya berbaris dua di bawah. Berbaris dua di bawah. Berbaris dua di bawah. Berbaris dua di bawah. Ini tanwin majrur. Ini tanwin majrur. Ada lagi satu tanwin namanya tanwin apa dia? Tengok balik. Tanwin apa? Tanwin marfu', yakni tanwin yang berbaris dua di hadapan. Yang ketiga tanwin marfu'. Ada ain kat sini, yakni tanwin yang berbaris dua di hadapan. Ada tiga jenis tanwin, yakni yang pertama tanwin mansub, tanwin yang berbaris dua di atas, tanwin majrur, tanwin yang berbaris dua di bawah, dan juga tanwin marfu', tanwin yang berbaris dua di hadapan. Ada tiga jenis tanwin. Okey. Ada tiga jenis tanwin yang perlu kita ketahui. Selain daripada itu bukan tanwin. Kalau kita contoh kat sini, dia bagi bentuk begini, ini bukan tanwin. Ini bukan tanwin. Ataupun bentuk bulat, ini bukan tanwin. Ataupun bentuk ni, ini bukan tanwin, ni sabdu. Macam itu juga baris. Baris pun sama. Baris ada tiga. Baris atas, baris bawah, baris depan. Ini baris. Tanwin baris atas, tanwin baris bawah, tanwin baris hadapan. Ini tanwin. Selain daripada itu, dia bukan tanwin. Jumpa yang begini ke, ini bukan tanwin. Ini bukan baris. Ini contoh. Contoh. Ini bukan baris. Ini adalah alif. Kita kena ketahuinya. Okey. Seterusnya. Okey, kita lihat kepada nota kita. Okey. Kat sini kita lihat kepada nota kita. Ulama tajwid menyatakan bahawa terdapat 4 perbezaan antara nun sakinah dan tanwin. Ada 4 perbezaan antara nun sakinah dan juga tanwin. Nun sakinah, kalau kita lihat, ada pada bacaan. Maksudnya penulisan tu ada. Nun sakinah ada pada penulisan. Nampak bentuk nun tu. Dan ada pada tulisan. Adapun tanwin hanya dibunyikan sahaja. Dalam tulisan tak ada. Hanya bunyi saja nun tu. Tetapi dekat tanwin tidak ada. Itu nun sakinah dan juga tanwin. Itu bab yang pertama. Yang kedua perbezaannya, nun sakinah ada ketika wasal dan ada ketika waqaf. Nun sakinah ada ketika wasal dan ada ketika waqaf. Adapun tanwin ada ketika wasal dan tidak ada ketika waqaf. Adapun tanwin ada ketika wasal, tidak ada ketika waqaf. Maknanya bila tanwin tu berhenti, contoh tanwin tu berhenti ataupun kita berhentikan kat situ, maka dia tidak berbunyi lagi. Contoh, saya bagi contoh kat sini. Okey. Contohnya, dalam ayat Al-Quran, contoh kita bagi syadidan, ala. Okey.
Kat sini ayat Al-Quran ya. Okey. Contoh, kalau andai kata kita sambungkan, dia kata tanwin bunyi nun sakinah ada ketika waqaf. Ada ketika wasal, tidak ada ketika waqaf. Ya, contoh saya buat baris atas dulu. Okey. Kalau kita sambungkan syadidan ala, ada bunyi tak nun tu? Syadidan ala. Ya, dia bunyi nun. Tapi kalau anda kata kita berhentikan dia, kita ada bunyi syadidan, ada tak? Dia akan jadi syadida. Dia tak bunyi nun dah. Contohlah macam ni, ya. Okey. Bukmun. Okey, sekejap ya. Okey. Kat sini baris hadapan, kalau kita sambungkan bukmun disambung ada bunyi nun. Tapi kalau kita waqafkan, kita tak baca bukmun, kita baca bukm. Tak bunyi dah bunyi nun tadi. Maka di sini tanwin, kalau nun sakinah dia boleh dibaca ketika wasal dan waqaf. Tetapi tanwin hanya dibaca nun itu, bunyi nun itu dapat didengari apabila diwasalkan, yakni disambungkan sahaja. Dia tidak akan dibunyikan ketika ia waqaf. Ketika ia waqaf. Faham sini ya? Okey, jadi sebab itu yang kedua, kalau nun sakinah boleh dibunyikan, ada bunyi tu pada wasal maupun waqaf. Tetapi tanwin hanya berlaku pada wasal sahaja, tidak berlaku kepada waqaf. Okey, yang ketiga. Kalau kita lihat yang ketiga, nun sakinah ada di tengah dan hujung kalimah. Nun sakinah ni boleh kat tengah-tengah kalimah, boleh kat ujung, boleh. Tetapi tanwin hanya berlaku pada hujung kalimah sahaja. Tanwin hanya berlaku pada hujung kalimah sahaja. Manakala nun sakinah ada pada kalimah isim, ada juga pada kalimah fa'il, dan ada juga pada kalimah harf, yakni kata sendi. Adapun tanwin hanya terdapat pada kalimah isim sahaja, tidak ada pada kalimah fa'il dan tidak ada pada kata sendi. Itu bab yang seterusnya. Itu perbezaan di antara tanwin dan juga nun sakinah. Walaupun kedua-duanya bunyi nun, tetapi kedua-duanya mempunyai perbezaan yang tersendiri. Kalau kita tulis kat sini, perbezaan dia apa dia? Perbezaan nun sakinah dan tanwin. Yang tanwin yang pertama sekali adalah dari sudut kedudukan bunyi dia. Kedudukan bunyi dia. Manakala nun, kalau kita lihat pada nota kita tadi, yang pertama sekali, nun sakinah bunyi dia ada, pada bacaan ada, tulisan dia ada. Manakala tanwin hanya pada bunyi sahaja. Hanya pada bunyi sahaja. Nun sakinah ada pada lafaz dan tulisan. Manakala tanwin hanya lafaz sahaja. Dia tidak ada pada tulisan nun lah. Hanya pada lafaz sahaja. Yang kedua kalau kita lihat, nun sakinah yakni hanya berlaku ada ketika wasal dan waqaf. Nun mati ni boleh ada pada waqaf dan wasal, tetapi tanwin hanya berlaku ketika wasal sahaja.
Nun sakinah ada pada wasal dan waqaf. Wasal dan waqaf ni maksudnya apa? Nun sakinah boleh diletakkan ataupun dia boleh dibunyikan dalam keadaan ayat tu bersambung ataupun ayat tu terputus. Tetapi tanwin tidak boleh. Tetapi tanwin hanya dibunyikan ketika wasal sahaja. Waqaf dia tak bunyilah. Dia tak bunyi ketika waqaf. Kalau nun sakinah kita boleh tahu dia bunyi waqaf. Wasal pun kita bunyi. Contoh, contoh mimman khalaqana. Mimman khalaqana. Okey. Kalau kita matikan dia, kita baca tak nun tu mimman ke mim saja? Kita akan bunyikan nun tu man. Kalau kita sambungkan, dia akan bunyi juga mimman khalaqana, tetap disambungkan, sama. Tapi kalau tanwin, contoh syadidan ala. Kalau kita sambung, dia bunyilah nun tu syadidan ala, ada nun. Tetapi kalau kita waqaf, dia tak boleh lah syadidan, tak boleh. Dia akan jadi syadida, nun tu akan hilang. Dia bermaksud bahawasanya perbezaan nun sakinah dan tanwin. Perbezaan nun sakinah dan juga tanwin. Ini bab yang kedua. Okey, yang ketiga, kalau kita lihat di sini, yakni nun sakinah ada di tengah-tengah dan hujung. Nun sakinah boleh berlaku ataupun penulisannya boleh berlaku pada tengah-tengah ayat dan boleh berlaku pada hujung ayat. Tetapi tanwin hanya berlaku di hujung kalimah sahaja. Dia tak adalah tanwin tengah-tengah ayat tu, tak ada. Tanwin hanya berlaku di hujung sahaja. Tanwin hanya berlaku di hujung sahaja. Okey, kalau kita tulis kat sini, nun sakinah ada penulisannya pada tengah dan hujung kalimah. Manakala tanwin hanya hujung kalimah. Hanya hujung kalimah. Dan yang terakhir, nota kita yang keempat, yakni sebelum kita masuk bab iltiqa' sakinain, nun sakinah ada pada kata nama khas ataupun kata nama isim, fa'il dan harf, manakala tanwin hanya pada kata isim sahaja. Nun sakinah terdapat pada isim, fa'il dan harf, manakala tanwin hanya isim sahaja. Isim sahaja. Inilah yang membezakan di antara nun sakinah dan juga tanwin. Ini yang membezakannya. Sekarang kita pergi kepada satu hukum yang disebut dengan nama iltiqa' sakinain. Iltiqa' sakinain. Kita pergi kepada nota kita yang seterusnya, yakni hukum iltiqa' sakinain. Iltiqa' sakinain. Kita akan bincangkan yang ni. Okey, baiklah. Kita pergi kepada nota kita.
apabila tanwin berbaris dua. Apabila tanwin berbaris dua, tanwin lah bertemu dengan huruf yang sukun. Kita tahu tanwin ni berbaris dua, bertemu huruf yang sukun, hendaklah dibuang salah satu barisnya dan digantikan dengan nun berbaris kasrah. Inilah yang disebut dengan nama iltiqa' as-sakinain. Inilah yang disebut dengan nama iltiqa' sakinain. Ya, bermaksud pertemuan dua huruf yang mati. Macam mana kita nak tahu dua huruf tu mati? Kita tengok kepada kita punya nota kita. Okey. Contoh ya. Dalam ayat tersebut dia bagi tahu in taraka khairanil wasiyah. Okey, kita ambil kat sini. Khairanil wasiyah. Khairanil wasiyah. Yang ni kita kena perhatikan betul-betul. Okey. Kita kena tahu apabila tanwin, kita sebut dulu kat sini. Apabila tanwin tak kisah baris apa-apa pun. Tak kisah dia baris atas ke, baris bawah ke, baris hadapan ke. Namanya tanwin bertemu dengan huruf sukun. Huruf sukun, maka ada tambahan nun berbaris kasrah, yakni berbaris bawah. Ada tambahan nun berbaris kasrah. Kalau kita lihat kat sini, yakni hendaklah dibuang salah satu barisnya dan digantikan dengan nun berbaris kasrah. Yang ini disebut dengan nama iltiqa' sakinain. Dan dibuang baris satu daripada baris tanwin tersebut, dan dibuang satu daripada baris tanwin tersebut. Okey. Ini kita nak tekankan di sini. Dengar betul-betul, saya akan buat bagaimana dia boleh berjadinya hukum iltiqa' sakinain. Sebab itu dalam istilah tajwid tidak ada nun iwad, tidak ada istilah nun wisayah, tidak ada istilah apa lagi, nun wasal, tidak ada istilah nun wiqayah, nun kecil, nun niswah. Kesemua ini tidak ada dalam buku tajwid. Siapa yang sebutkan, maka dia tidak memahami ilmu tajwid dengan tepat. Dia asalnya hukumnya adalah namanya iltiqa' sakinain. Iltiqa' sakinain. Okey, macam mana kita nak tahu? Kita tengok kepada nota kita. Okey, saya ambil ayat ni. Khairanil wasiyah. Khairanil wasiyah. Kita tulis kat sini. Macam mana kita nak buat? Okay. Asalnya khairanil, asalnya khairan, al-wasiyah. Okey. Asalnya begini. Ya. Ini asalnya. Baiklah. Dia kata hukum iltiqa' sakinain ini bermaksud perhimpunan dua huruf sukun. Tang mana yang sukun ni? Yang pertama sekali, kalau kita lihat, sukun ini berlaku yang pertama pada tanwin. Kita tahu tanwin adalah bunyi nun mati. Tanwin adalah bunyi nun mati. Ya. Asalnya adalah khairan.
al-wasiyah. Ya, asalnya adalah khairan al-wasiyah. Kalau kita pergi kepada nota kita yang awal, nun sakinah hanya menerima baris sekiranya bertemu dengan huruf sukun. Sekarang huruf sukun adalah pada huruf lam. Kita tak boleh baca khairan. Maka di sini kaedahnya adalah apabila pertemuan dua huruf yang mati, nun yang mati dan juga lam yang mati. Hamzah wasal ni tidak dibacalah sebab dia tidak dibaca ketika wasal. Maknanya kita abaikan dia. Sekarang ada lam yang mati dan nun yang mati. Bermaksud dia pertemuan dua huruf sukun. Dua huruf sukun. Apabila pertemuan dua huruf sukun, maknanya baris tadi dibuang satu, baris tadi dibuang satu, dan nun tadi dibariskan dengan baris bawah. Nun tadi dibariskan dengan baris bawah. Dia akan jadi khairanil wasiyah. Khairanil wasiyah. Kerana nota kita yang awal tadi, nun tadi hanya menerima baris apabila sekiranya bertemu dengan huruf sukun. Maknanya kalau bertemu dengan huruf sukun, maknanya dia kena ada baris. Sekarang pertemuan dua huruf sukun bermaksud dia kena tambah nun di bawahnya dan dibuang satu baris. Dibuang satu baris. Okey. Ada apa-apa soalan kat sini sebelum saya lanjutkan? Okey, tak ada ya, faham ya? Nanti kalau jumpa ayat Al-Quran yang sebegitu, maka kena baca. Contoh, kita tengok dalam surah Al-Qiyamah. Dalam Al-Quran. Kita pergi kepada surah Al-Qiyamah. Okey. Dalam surah Al-Qiyamah, kita lihat pada ayat yang ke-16. Kita lihat pada ayat yang ke-16. Okey. Pada ayat yang ke-16, kalau kita lihat di sini, pada ayat yang ke-16, ila rabbika yawma idzinil, ila rabbika yawma idzinil mustaqar, ila rabbika yawma idzinil, yakni dibuang satu baris tanwin dan ditambah nun berbaris bawah. Ma'idzinil. Jangan baca ma'idhil ataupun jangan baca ma'idhin, salah. Dia mesti ma'idzinil mustaqar. Ataupun satu lagi contoh, kat sini pun ada juga. Okey. Ila, ayat yang ke-30, ila rabbika yawma idzinil masaq, ila rabbika yawma idzinil masaq. Ini namanya iltiqa sakinain. Kalau orang tanya apa hukum dia, hukumnya adalah dalam bahasa Melayu disebut berhimpunnya dua huruf yang mati. Tang mana yang mati ni? Tanwin ni kita tahu di belakang tanwin ada bunyi nun mati. Jadi sebab itu ada nun mati dan juga lam yang mati, bermaksud ada perhimpunan dua huruf sukun kat sini, maka ada tambahan nun. Sebab itu ila rabbika yawma idzinil masaq. Itulah maksud iltiqa sakinin. Kalau anda kata sebut nun iwad, nun waslah ke, nun kecil ke, bermaksud itu semua adalah istilah-istilah yang salah yang selama ini kita sebut.
Yang betul adalah istilah iltiqa as-sakinain. Adalah istilah iltiqa as-sakinain, yakni perhimpunan ataupun berhimpunnya dua huruf yang sukun. Berhimpunnya dua huruf yang sukun. Okey, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, kita sambung kepada nota kita. Perhimpunan dua huruf yang sukun. Okey, ya. Sama, tidak ada istilah nun iwad. Nun iwad tidak ada. Kalau kita tulis, kita tengok nota kita di sini, tidak ada istilah. Nampak ya? Jangan gunakan kesemua istilah tersebut. Istilah nun iwad, nun wasal, nun wiqayah, nun kecil, nun niswah, kerana tidak sesuai dan tidak diguna pakai oleh ulama sama sekali. Kalau ada ustaz-ustaz yang mengajar begitu, maka boleh tak tegur dia. Sebab itu nun iwad tidak pernah wujud sama sekali dalam istilah ilmu tajwid. Sesiapa yang menggunakan istilah ini termasuk dalam kategori orang yang jahil ilmu tajwid, jahil bahasa Arab, kerana menambah istilah yang tidak pernah digunakan oleh mana-mana ulama Al-Quran. Jangan gunalah. Guna yang sebetulnya adalah iltiqa sakinain. Iltiqa sakinain. Ya, okey. Jelas kat situ. InsyaAllah kita buat nota sikit. Okey. Okey, kita tengok nota kita. Kita sambung balik nota kita tadi. Okey, kat sini dia bagi contoh. Apabila tanwin berbaris dua lah, bertemu dengan huruf yang sukun, maka hendaklah dibuang salah satu barisnya dan digantikan dengan nun berbaris kasrah. Contoh, kalau kita tengok contoh di sini, asalnya in taraka khairal, maka kat sini dia tambahan nun. Jadi bacaannya dibaca begini, ada nun berbaris di bawah. Dalam Al-Quran kita tak adalah. Sebab itu kita kena alert. Tapi kalau dalam Al-Quran imla'i, dalam Al-Quran tulisan imla'i ataupun Al-Quran Indonesia, siapa yang ada cetakan Indonesia tu boleh tengok, dia ada tambahan nun tu. Ada tambahan nun tu. Nun kecil dia letak kat bawah-bawah. Dia letak betul-betul kat bawah alif ni. Dia betul-betul letak kat bawah tu. Kat situ. Kalau cetakan Indonesia lah. Cuma kita cetakan Rasam Uthmani tidak adalah. Sebab tu kita kena, dia akan tulis begini. Sebab tu kena alert betul-betul. Tanwin saja bertemu dengan alif lam ke, biasanya dia akan ada nun kecil. Nun kecil ataupun tambahan nun lah, iltiqa sakin, nun yang berbaris kasrah. Contoh, wal waznu yawma idzinil. Jangan baca ma'idzil ataupun jangan baca ma'izin. Dia mesti dibaca yawma idzinil haqq. Ataupun kadzabat adun. Jangan baca adun, dia baca adunil mursalin. Itu namanya hukum iltiqa sakinain. Hukum iltiqa sakinain. Bila kita jumpa huruf-huruf ini, contohnya, inilah namanya pertemuan dua huruf sukun. Inilah yang disebut dengan nama pertemuan dua huruf sukun. Saya tulis elok sikit kat sini. Inilah namanya pertemuan dua huruf sukun. Pertemuan dua huruf sukun. Inilah namanya pertemuan dua huruf sukun. Yakni huruf nun sakinah dan juga huruf lam yang mati. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang seterusnya. Okey. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah,
apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Tadi dia bertemu dengan huruf sukun. Kalau nun sakinah atau kalau tanwin bertemu dengan huruf sukun, maka dia tak ada tambahan nun lah. Tapi kalau nun sakinah tidak berjumpa dengan huruf sukun, dia berjumpa dengan huruf yang biasa, apa akan jadi? Maka dia akan jadi 4 hukum. Yang ni yang akan kita belajar. Yakni hukum izhar, idgham, iklab dan ikhfa. Ini yang sangat penting yang kita perlu belajar. Ingat balik. Izhar, idgham, iklab, ikhfa. Ya? Kalau kita buat nota kat sini, kalau kita biasanya tadi nun sakinah bertemu dengan huruf sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf sukun. Ya, ini sekarang apabila tanwin ataupun nun sakinah bertemu dengan huruf hijaiyah. Apabila tanwin atau nun sakinah berjumpa huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah maksudnya huruf yang berbaris lah. Maksudnya huruf yang berbaris. Okey, huruf yang berbaris. Maka di sini keluar padanya 4 hukum. Keluar padanya 4 hukum. Okey, hukum yang pertama adalah disebut dengan nama hukum izhar. Hukum izhar. Hukum izhar ni apa? Hukum izhar ni maksudnya adalah jelas. Dibaca dengan jelas. Jelas. Okey. Yang kedua, hukum ikhfa. Ikhfa bermaksud menyembunyikan. Menyembunyikan. Yakni menyembunyikan bunyi nun tadi ataupun menyembunyikan bunyi tanwin. Nanti saya akan jelaskan. Yang ketiga, memasukkan. Memasukkan. Yakni dipanggil dengan idgham. Idgham. Dan yang keempat, iklab. Yakni menukar. Menukar. Inilah kaedahnya. Contoh, saya nak bagi contoh sedikit. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan keempat-empat ini? Kejap. Apakah yang dimaksudkan dengan keempat-empat ini? Okey. Yang pertama sekali kita nak tahu apakah maksud izhar. Dia simple sahaja. Izhar. Okey. Maksud izhar. Saya buat kat sinilah. Okey. Bila kita kata izhar, bermaksud nun tadi atau tanwin tadi ada tanda mati dalam Al-Quran. Ini kaedah yang senanglah sebelum kita masuk kepada bab yang seterusnya minggu depan. Tapi saya nak bagi tahu secara ringkas ataupun clue yang sangat jelas ataupun tanda-tanda macam mana kita nak kenal benda tu jelas ke tak jelas ke, kena dengung ke, kena masukkan ke, macam mana. Okey, kalau izhar biasanya nun tadi memang ada tanda mati betul. Kalau tanwin pula, tanwinnya selari, atas dan bawah sama. Kalau baris bawah pun sama. Sama, betul-betul sama. Baris hadapannya seolah-olah begini. Kalau macam ini, dia dibaca jelas. Jangan dengung. Jangan dengung. Tak mau dengung. Dibaca jelas. Ingat pasal saya, kalau ada nun yang mati, tanwinnya begini, maka dibaca dengan jelas. Dibaca dengan jelas. Itu izhar. Izhar maksudnya jelas. Kalau ikhfa, biasanya ikhfa ni nunnya kosong.
tidak ada tanda, dan tanwinnya akan sedikit bersilang. Kalau kita jumpa baris atasnya begini, baris bawahnya begini, dan baris hadapannya begini. Ini bermaksud dia kena dengung, isyarat dia dengung. Tapi ikhfa ni apa maksud menyembunyikan? Dia akan menjadi bunyinya tidak jelas nun. Contoh, kalau kita baca izhar, okey, nun tadi mati, in ara, contoh. Okey, nun tadi dibaca dengan jelas, in. Jangan baca in, tak mau. In dibaca je jelas. Tetapi kalau anda kata ikhfa, dia tidak baca jelas macam izhar tadi. Macam mana cara baca dia? Contoh, saya buat ayat insya. Okey. Okey. Maka di sini kita tidak membunyikan nun secara kuat ataupun secara jelas. Kita tidak boleh baca in, itu sudah menjelaskan bunyi nun. Dia kata menyembunyikan bunyi nun atau tanwin. Bukan in. Sambil lidah kita sudah hampir ataupun bersedia untuk menyebut huruf selepasnya. Contoh, selepasnya huruf shin, maka lidah kita akan standby dah huruf shin dah. Insya. Jangan melekat pada mana-mana tempat. Maknanya lidah kita akan sedikit terapung. Tapi sudah standby. Insya. Ikhfa ni ada agak teknikal sikit. Nanti saya akan bahaskan. Ada ikhfa, 3 jenis ikhfa, yakni ikhfa adna, ikhfa awsat dan ikhfa a'la. Itu semua saya akan terangkan nanti. Kemudian yang ketiga, idgham. Sama juga. Cuma idgham langsung tidak bunyi nun. Dia bunyi huruf selepasnya. Oleh kerana dia kata memasukkan, maka dia tidak akan bunyi nun. Kaedahnya sama, bentuknya sama, tidak, barisnya begini juga sama. Tetapi kaedahnya ataupun cara membacanya, contoh, okey, biasanya kita tidak akan baca min wara. Kita akan masuk terus ke dalam waw, memasukkan. Dia tak bunyi dah nun, tapi kena dengung. Dia akan bunyi miu wara, miu, langsung tidak bunyi nun, tetapi dia dengung. Tapi dengung. Dan yang terakhir adalah iklab, menukar. Iklab adalah maksudnya menukar. Okey. Sama juga. Contoh, macam mana terjadinya iklab? Okey. Iklab ni apabila mim nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ba. Contohnya, mim, min, okey, ba'ala. Contohlah, ba'ala. Okey. Kita tak boleh baca min ba'ala, maka ada tambahan mim kecil di sini. Bila mim kecil, maka kita tidak akan baca nun dah. Kita akan baca mim sahaja. Mim ba'ala, mim ba'ala. Sebab itu dia akan bertukar. Tukar nun kepada bunyi mim. Itu hukumnya adalah iklab. Nanti semua kita akan bincang pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey, ada apa-apa soalan? InsyaAllah kita akan postkan video ni nanti, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita akhiri di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.